Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman dalam buletin Awani pagi ini. Kita akan mulakan dengan perkembangan berikut dan umum sedia maklum bermula hari ini Perintah Kawal Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa mukim dan lokaliti di Lembah Kelang sehingga 16 Julai nanti. Tapi PKPD di Mentari Kot Petaling Jaya telah pun bermula lebih awal pada 1 Julai lalu. Dan untuk perkembangan terkini pagi ini, kita akan bersama dengan rakan tugas Firdaus Azil. Firdaus, apa ceritanya berkaitan dengan di Lembah Kelang ini, PKPD yang paling besar pernah kita lihat, adakah kawat duri di sekeliling Selangor dan juga Kuala Lumpur itu sendiri yang orang tanya sekarang ini, dan apakah terdapat banyak sekatan-sekatan jalan raya yang telah pun dijalankan oleh pihak polis melihat kepada memastikan pergerakan orang ramai itu diminimumkan sebaik mungkin untuk kita elakkan penularan wabak COVID-19 berlaku di Lembah Kelang ini, Firdaus. Okey, baik, terima kasih Hafizi yang bersiaran dari Bukit Jalil. Seperti Hafizi maklumkan, hari ini bermulanya di belakang saya ini adalah Mentari Kot yang menempatkan kira-kira 17,000 penduduk di lebih kurang 3,469 unit perumahan yang menempatkan kira-kira 17,000 termasuk dengan pekerja asing telah dilaporkan sebelum ini. Dan sejak COVID-19 melanda, di sini sahaja terdapat lebih kurang 500 kes ini berdasarkan laporan media yang telah dikeluarkan sebelum ini. Dan kalau boleh saya kongsikan visual juga setelah saya sediakan bagaimana terdapat ada, kalau boleh daripada sana untuk masuk ke Mentari Kot ini terdapat dua jenis sekatan. Pertamanya untuk menghalang kenderaan masuk kecuali mereka yang dibenarkan, dan juga di sini di belakang saya ini adalah pintu masuk utama ke Mentari Kot. Juga anda dapat lihat video saya sediakan terdapat kawat-kawat berduri dan sebagainya, dan difahamkan PKPD ini melibatkan lokasi sekitar 1.6 km dan ia dipantau rapi oleh seramai 84 anggota polis Diraja Malaysia dan dibantu oleh Angkatan Tentera Malaysia. Dan kalau boleh juga terdapat juga kemah-kemah yang telah disediakan, apa yang boleh kita sebut sebagai markas gerakan yang menempatkan selain pada polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera, juga menempatkan beberapa agensi lain khususnya untuk membantu memudahkan kehidupan mereka yang tinggal di dalam ini, seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menyediakan bantuan bekalan makanan dan sebagainya. Juga ada anggota rela, kemah khas untuk rela untuk membantu menjaga mengawal kawasan ini, serta kemah khas untuk anggota petugas kesihatan. Dan juga kalau boleh saya sebutkan, media sebelum ini melaporkan ataupun memetik pegawai daerah Petaling Datuk Johari sebagai berkata di belakang ini daripada 17,000 penduduk di sini, mereka telah pun mula menjalani ujian saringan seawal pada Jumaat lepas ataupun semalam. Dan sekiranya ini berdasarkan laporan media sebelum ini, sekiranya mereka negatif, maka berkemungkinan besar mereka akan diberikan suntikan vaksin terus di kawasan Mentari Kot ini, yang mana Datuk Johari berkatakan ini merupakan kali pertama ataupun pioneer project untuk mereka melaksanakan proses ataupun program pemberian vaksin secara terus di dalam kawasan PKPD. Bagaimanapun itu akan kita terus pastikan kemudian. Jadi bermaksud ini itu saja, dan saya boleh dapat lihat beberapa anggota sedang diberi taklimat untuk bagaimana memulakan hari ini, dan juga ada kemah-kemah untuk penyediaan makanan dan sebagainya, Hafizi. Firdaus, kita juga nak lihat kepada SOP PKPD secara keseluruhan di Lembah Kelang. Mungkin Firdaus boleh recap sedikit apa SOP yang mungkin Firdaus ingati untuk kita sama-sama lihat kepada sekatan pergerakan orang ramai. Okey, sebelum itu saya terlupa ada satu peristiwa tadi. Sewaktu kami sedang bersiap sedia untuk bersiaran langsung di sini, ada seorang warga negara, ataupun saya tak pasti dia warga negara atau tidak, tapi dia meminta kebenaran untuk masuk, tetapi tidak dibenarkan kerana berdasarkan pegawai yang bertugas yang menjaga kawasan ini tidak ada pergerakan langsung keluar masuk atas apa jua cara sekalipun, tetap sebab ini adalah kawasan PKD. Dan saya lihat individu tersebut terpaksa meninggalkan kawasan ini. Dan seperti yang Hafizi tadi, SOP ia kalau kita boleh recap kembali, ia lebih kurang dengan PKP 1.0, tetapi di kawasan PKPD ini difahamkan mereka tidak langsung boleh meninggalkan kawasan ini. Segala urusan saringan ataupun pemberian makanan sebagainya hanya boleh dilakukan di dalam. Dan kalau menyentuh mengenai SOP lain yang kalau boleh saya ingat, seperti kalau secara generalnya PKPD di kawasan Lembah Kelang ini sudah pasti hanya sebagai contoh urusan membeli makanan hanya seorang wakil keluarga saja dibenarkan, tetapi sekiranya anda mempunyai temu janji vaksin sebagai contoh, anda dibenarkan untuk pergi ke pusat pemberian vaksin, dan sekiranya anda
ingin membawa mungkin ibu bapa anda ataupun ahli keluarga anda yang ada temu janji vaksin juga dibenarkan. Kalau tak salah saya, maksimum dia adalah 3 orang untuk satu kereta. Itu berdasarkan apa yang saya ingat sebelum ini, Hafiz. Dan Firdaus, melihat kepada PKPD yang dilaksanakan di Mentari Court itu, ini bermakna ada PKPD yang lebih ketat di lokaliti-lokaliti tertentu dan PKPD secara menyeluruh di kawasan Lembah Kelang ini SOP-nya terpakai seperti yang diumumkan oleh MKN, tetapi PKPD yang diletakkan Kawat Duri dan sebagainya ini SOP-nya lebih ketat berbanding PKPD yang dilaksanakan secara keseluruhan di Lembah Kelang. Bermaksudnya begitu, Firdaus? Ya betul, sebab kalau ikutkan, kalaulah PKPD ini yang melibatkan lokaliti seperti ini, ada kawat-kawat besi dan sebagainya, maka ia boleh kata menepati kriteria PKPD yang selama ini sering kita laporkan. Tetapi ada juga kawasan-kawasan, sebagai contoh mukim-mukim di Selangor sebagainya, walaupun kawasan itu PKPD tetapi tidak ada kawat berduri. Tetapi apa yang perlu mereka, penduduk-penduduk di beberapa mukim di Selangor sebagai contoh, mereka masih tidak boleh meninggalkan kawasan kediaman masing-masing, tetapi hanya dibenarkan sekiranya nak pergi beli barang ataupun mereka bekerja di bawah sektor-sektor yang dibenarkan. Ini agak penting kerana berdasarkan SOP terbaru ini, anda perlu menyemak kembali sektor-sektor, sama ada sektor yang anda kerja sebelum ini mungkin dianggap sebagai esensial, tetapi kini mungkin tidak lagi dianggap sebagai esensial. Ini yang penting untuk anda menyemak kembali senarai-senarai ataupun SOP ini di laman-laman web seperti MKN ataupun laman web MITI sebagainya, sekira anda merupakan pemilik syarikat atau sebagainya, Rizik. Okey, baik. Terima kasih Firdaus atas laporan berkaitan dengan PKPD yang dilaksanakan di Menteri Court itu.